Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Untuk meringankan beban anda, kerajaan akan menyediakan bantuan prihatin nasional. Saya nak menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Tetapi saya yakin insya-Allah kita akan menang. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya telah pun kami sediakan kepada anda untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah peniaga bijak, peniaga hebat. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Encik Hishamuddin Mohamad, iaitu pengarah Jabatan Khidmat Korporat di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi tuan, apa khabar? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita. Dan seperti biasalah, ini merupakan topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, dan sekiranya anda yang sedang mengikuti program ini secara live ini, mungkin ada persoalan-persoalan yang ingin anda kongsikan ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Dan seperti biasalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di Facebook dan juga YouTube Bernama TV.
Baiklah, ini satu persoalan yang cukup menarik sebenarnya, Tuan Syamuddin, ya. Bila kita bercakap tentang tetamu yang datang itu ialah daripada lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Bila kita bercakap tentang LHDN, satu ketika seolah-olah ramai yang merasa bimbang, ramai yang merasa takut sebenarnya bila nak pergi ke pejabat lembaga hasil dalam negeri Malaysia, seolah-olah macam fobia sebenarnya untuk ke sana. Tetapi saya difahamkan bahawa imej LHDN sendiri sudah pun bertukar sekarang ini, apa yang disebut sebagai mesra pelanggan dan sebagainya. Boleh kita kongsi bersama dengan Tuan berkaitan dengan isu ini, Tuan? Terima kasih, Cik Syukawi. Terlebih dahulu saya bagi pihak lembaga hasil dalam negeri mengucapkan terima kasih kepada pihak bernama kerana menjemput kami untuk slot ruang bicara pada malam ini. Seperti mana yang disebutkan tadi, kalau dulu imej lembaga hasil dalam negeri ataupun sebelum dilembagakan ni jabatan hasil dalam negeri amat digeruni oleh Bea Cukai. Tapi sekarang ni memandangkan kita dah berubah daripada jabatan hasil dalam negeri dan sekarang ni dikenali sebagai lembaga hasil dalam negeri, dan approach atau pendekatan kita pun dah berbeza. Kalau dulu orang rasa seram juga nak pergi, betul. Sekarang ni dengan perkhidmatan yang kita berikan kepada mereka, dengan satu konsep yang kita panggil mesra pelanggan, kita nak educate, kita nak wujudkan kesedaran cukai kepada masyarakat. Jadi pendekatan kita sekarang ni ke arah mesra pembayar cukai. Jadi sebab itu kita kata pembayar cukai sebenarnya tak perlu takut, tak perlu gerun dengan kita. Sebab kita sekarang ni ingin membantu mereka. Kita bukan kita kata nak kejar mereka, nak susahkan mereka, tidak, tapi kita nak membantu mereka untuk memahami undang-undang percukaian supaya memudahkan mereka untuk comply ataupun mematuhi undang-undang cukai di negara ini. Daripada pengamatan dan juga pengalaman Tuan Syamuddin sendiri, bila LHDN sendiri mengubah imej kepada mesra pembayar cukai, mesra pelanggan, apakah bagaimana dengan sambutan daripada masyarakat? Apakah Tuan dapat melihat bahawa ada perubahan dari segi persepsi masyarakat terhadap LHDN itu sendiri secara keseluruhannya, Tuan? Ya, sekarang ni kalau kita tengok dari segi persepsi, kalau dulu kita kurang libat urus atau engagement dengan pihak pembayar cukai, tapi sekarang ni cukup banyak. Kita ada pelbagai program, kita ada seminar, kita ada program CSR ataupun Corporate Social Responsibility pun kita buat. Jadi ini kita harapkan dapat mendekatkan lembaga hasil negeri dengan masyarakat, khususnya pembayar cukai. Okey, kita nak pergi kepada topik yang kita pilih hari ini, iaitu peniaga bijak, peniaga hebat. Apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan peniaga bijak, peniaga hebat ini, Tuan? Okey, jadi kalau kita tengok untuk menjadi seorang peniaga yang bijak dan peniaga yang hebat ni, sudah barang pasti mereka nak kena tahu tanggungjawab. Tanggungjawab mereka. Dan dalam konteks perbincangan kita pada malam ini, kita akan khususkan kepada tanggungjawab untuk melapor pendapatan mereka dan membayar cukai. Okey, dan sesuatu yang menarik jugalah untuk menentukan, kadang-kadang ialah ramai yang bertanya, dan sebelum ini pun dikatakan bahawa kadang-kadang peniaga-peniaga sendiri terlepas daripada membayar cukai dan sebagainya. Jadi apakah perkara itu masih lagi berlaku dan apa tindakan yang dibuat oleh lembaga hasil dalam negeri sendiri untuk menjamin bahawa mereka juga menjadi rakyat ataupun masyarakat yang bertanggungjawab untuk membayar cukai? Jadi dalam konteks nak menentukan bahawa mereka ni memahami tanggungjawab mereka supaya mereka menjadi pembayar cukai yang bertanggungjawab, pertamanya mereka nak kena pastikan bahawa mereka tahu apa yang perlu mereka lapor. Jadi dalam konteks menjadi seorang peniaga yang bijak ni, pertamanya mereka nak kena laporkan pendapatan perniagaan mereka yang mereka terima setiap tahun. Jadi nak menentukan tu mereka kena tahu, mereka kena bijak dari segi menentukan berapa banyak pendapatan yang mereka terima. Jadi kalau kata orang berniaga, dia ada dalam setahun dia ada pendapatan kasar dia, dan daripada pendapatan kasar tu untuk kita tentukan pendapatan ataupun kita kan dia pendapatan bersih, dia mestilah ditolak dengan belanja-belanja perniagaan yang kita katakan sebagai belanja operasi perniagaan. Umpamanya kalau orang buka kedai makan umpama dia, nak menentukan pendapatan bersih dia daripada jualan dia tu, kan dia akan tolak dengan belian barang-barang untuk masak, jualan tu. Kemudian dia tolak lagi dengan perbelanjaan operasi dia, bayar upah orang, sewa kedai dan sebagainya. Barulah dia dapat tentukan berapa pendapatan bersih dia. Dan untuk itu
mereka ini apabila dah tentukan badan bersih, barulah mereka akan mengira cukai mereka. Jadi kalau mereka mengira cukai mereka dan didapati ada cukai kena dibayar, maka mereka kena lunaskan cukai itu, ya. Dan kita kena ingat peniaga ni terutamanya dalam tempoh COVID sekarang. Jadi ada peniaga yang dah bergerak daripada berniaga secara fizikal begini kepada online. Jadi mereka bukan sahaja kena melaporkan perniagaan mereka yang mereka buat secara, kalau dahulu umpama saya bagi contoh tadi, kalau kedai makan bukan sahaja perniagaan yang mereka jalankan di premis tersebut, tetapi juga perniagaan online, katakan food delivery sekarang, ya. Jadi kalau mereka tidak laporkan ini, ini yang kita katakan sebagai pendapatan kurang lapor. Yang selalu kita dengar sebagai ekonomi bayangan ataupun shadow economy ni. Mereka sepatutnya lapor sepenuhnya, tapi kadang-kadang mereka lapor hanya yang nyata saja. Yang dibuat secara maya ni tak dilapor. Yang tu kadang-kadang mereka tak perasan, mereka ingat yang dibuat secara maya ni mungkin tak kena cukai, mereka fikir, ya. Tapi kita nak beri kesedaran bahawa sebenarnya apa-apa jua pendapatan yang mereka peroleh daripada perniagaan, sama ada secara konvensional atau secara online, perlu dilapor. Dan kalau ada kena bayar cukai, perlulah dibayar cukai. Okey, saya tertarik hati tadi bila Tuan Syamudin menyebut tentang ekonomi bayangan itu sendiri. Saya sendiri pun nak tahu apa yang dimaksudkan dengan ekonomi bayangan itu sebenarnya, Tuan. Okey. Kita selalu dengarkan ekonomi bayangan ataupun dalam bahasa Inggerisnya underground economy atau shadow economy. Jadi kita boleh fahami shadow economy ini sebagai suatu pendapatan yang tak dilapor. Tak dilapor, ataupun kadang dilapor tapi tidak sepenuhnya. Ada part yang ditinggalkan. Dan dalam konteks cukai pendapatan, walaupun setengah-setengah peniaga tu dibuat perniagaan, dijalankan perniagaan secara tak berlesen umpamanya, tak ada permit dan sebagainya, mungkin dari segi kita kata dari segi undang-undang kerajaan tempatan mungkin salah sebab tak ada permit berniaga dan sebagainya. Tapi dari segi cukai pendapatan, walaupun perniagaan itu dijalankan tanpa permit sebagainya, dia masih lagi pendapatan yang perlu dilapor. Jadi dalam konteks ekonomi bayangan tadi, ada kadang-kadang pembayar cukai yang menjalankan perniagaan yang kita kata haram dari segi undang-undang, macam judi, bola dan sebagainya. Dan pendapatan yang mereka terima daripada aktiviti-aktiviti tidak sah ini merupakan pendapatan mereka yang sebenarnya mereka perlu lapor. Tapi yang ini tak dilapor, itu kita kata yang kita maksudkan sebagai ekonomi bayangan. Okey, bila kita cakap tentang persoalan ini, sesuatu yang menarik juga barangkali Tuan, saya nak dapatkan pandangan Tuan lah. Sebelum ini ada pihak yang mengatakan bahawa mereka ialah peniaga-peniaga terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar, barangkali kadang-kadang terlepas daripada membayar cukai dan sebagainya. Tetapi selepas ini kita tahu, selepas itu LHDN juga ada tindakan-tindakan yang dilakukan, pendekatan-pendekatan yang dilakukan dan sebagainya. Kelemahan yang selalu amat ketara di kalangan peniaga-peniaga ini apa sebenarnya, Tuan? Kenapa begitu sukar sebenarnya? Bukan kerana mereka tak nak bayar cukai, tetapi LHDN juga menghadapi kesukaran barangkali untuk menentukan jumlah cukai yang perlu mereka bayar dan sebagainya. Kelemahan mereka itu di mana, Tuan? Selalunya kelemahan ni kalau kita tengok dari segi menyimpan rekod. Okey, rekod-rekod perniagaan. Umpamanya kalau seperti mana yang disebut tadi, kalau kata di luar bandar, mereka hanya menggunakan tunai umpamanya, dan mereka tidak merekod dari segi jualan mereka, belian mereka dan juga belanja-belanja operasi. Ini yang jadi masalah. Dan apabila mereka tidak merekod, masalah dia nanti adalah apabila mereka nak melapor pendapatan kepada kita, mereka tak ada rekod itu. Jadi mereka akan menganggar saja. Yang ini akan timbul masalah di kedua-dua pihak. Jadi sebab itu kita sarankan, kalau sebagai peniaga bijak ni, mereka kena sedar bahawa kalau mereka tak simpan rekod, mereka akan hadapi masalah kemudian hari nanti. Sebab itu kita sarankan untuk mereka simpan rekod, dan rekod dari segi keperluan berkandung ni mereka kena simpan selama 7 tahun rekod ni, untuk semakan audit.
dan sebagainya. Jadi kalau mereka tak lapor, ini kita kata shadow economy tadi ni, mereka tak lapor dan ini akan menjadi masalah kepada kita nanti. Jadi kita ada satu klip video berkaitan dengan shadow economy atau ekonomi bayangan ni. Jadi kalau boleh kita tengok sekejap. Okey, tadi pun kita roll sepintas lalu saja. Jadi mungkin penerbit semasa kita sembang-sembang ini mungkin boleh kita rollkan seperti apa yang diminta oleh Tuan Syamuddin, iaitu video ekonomi bayangan, kerana ini juga penting sebenarnya untuk kita war-warkan. Okey, ini sekarang Tuan sudah pun kita rollkan sekarang ini tentang video ekonomi bayangan ini. Jadi mungkin Tuan boleh ceritakan apa yang sedang kita saksikan sekarang. Jadi adalah sangat penting untuk para peniaga, pertamanya menyimpan dokumen, rekod dan akaun perniagaan dalam tempoh 7 tahun seperti yang sebutkan tadi. Dan apabila dah simpan rekod, senang untuk kita membuat taksiran sendiri ataupun kita panggil self assessment. Jadi selepas kita dah simpan rekod lengkap, jadi apabila kita nak melapor cukai nanti, senang supaya apabila kita lapor pendapatan kita dengan betul dan tepat. Dan kita galakkan apabila nak melapor pendapatan, kita gunakan pelaporan secara dalam talian ataupun kita panggil e-filing. Jadi selain daripada e-filing, kita juga perlukan mereka yang apabila melapor cukai, ada baki cukai yang perlu dibayar untuk menyelesaikan baki cukai ini dalam tempoh yang ditetapkan. Dan kita juga sarankan kepada peniaga, biasanya mereka ni akan dikeluarkan notis untuk bayaran ansuran, apa yang kita panggil sebagai borang CP500 ni. Jadi tujuan cukai dibayar secara ansuran ni ataupun saya sebut sebagai CP500 tadi adalah supaya apabila mereka melaporkan pendapatan mereka pada tahun yang berikutnya, mereka tidak terbeban dengan nak kena bayar sekaligus. Umpama dia, kalau kata cukai dia katalah contohnya 12,000 untuk tahun tu. Jadi kalau 12,000, kalau dia bayar 1,000 sebulan, kata contoh jadi tak adalah terbeban sangat apabila dia nak kena bayar. Bila dia dapat taksiran, dia kena bayar 12,000, jadi kita kata dia tak akan menghadapi masalah kewangan. Mana mungkin baki yang sikit dan dibayar. Tapi kalau dia tak bayar, tambah bila lagi. tambah sekaligus bayaran itu perlu dibuat, dia akan jadi masalah dari si cash flow-nya. Okey, saya difahamkan oleh penerbit, mungkin kita akan ulang tayang semula video ekonomi bayangan yang sepatutnya kita pertontonkan kepada anda. Jadi kalau penerbit sudah pun bersiap sedia, mari kita sama-sama saksikan tentang video ekonomi bayangan seperti apa yang disebut sebentar tadi oleh tetamu kita, Saudara Syamuddin Mohamad yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita saksikan sekarang. Anda mungkin tak kenal saya, tapi saya kenal anda. Saya cuma nak beritahu, anda diperhatikan. Tahu ekonomi bayangan? Apa-apa pendapatan yang diterima, langsung tak lapor. Ini termasuk aktiviti ekonomi yang disembunyikan bagi mengelak cukai. Ini tidak bagus, boleh menjejaskan negara. Ingat, anda diperhatikan. Okey, jelas apa yang kita saksikan Tuan Syamuddin tadi melalui video ekonomi bayangan itu. Sesuatu yang juga penting dan yang ingin saya kongsikan bersama dengan Tuan lah. Pendekatan yang dilakukan oleh LHDN sendirilah. Apakah ada program-program tertentu yang telah pun dilakukan oleh LHDN sendiri dalam usaha untuk memberi kesedaran sebenarnya kepada peniaga-peniaga bahawa mereka juga sebenarnya perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh LHDN supaya mereka tidak terperangkap dengan bayaran seperti apa yang Tuan sebut tadi, tiba-tiba mungkin akan mengejutkan mereka dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh lembaga hasil dalam negeri? Ya, sebenarnya banyak program yang kita buat
untuk memberi kesedaran kepada peniaga-peniaga kita. Sebagai contohnya, kita ada Business Support Unit ataupun kita panggil khidmat sokongan peniaga. Yang ini pembayar cukai yang mana terutamanya peniaga-peniaga mikro ni. Mereka kadang-kadang tidak mampu untuk engage tax agent ataupun ejen cukai. Jadi untuk mereka ini kita adakan suatu program yang kita namakan khidmat sokongan peniaga. Mereka boleh datang ke mana-mana cawangan lembaga syariah dan kita akan bantu mereka dari segi cara penyimpanan rekod, cara mengira cukai, cara bagaimana nak maintain rekod dan dokumen dan sebagainya. Jadi kita mengajar mereka basic bookkeeping lah, kita kata. Jadi kita ada aktiviti khidmat sokongan peniaga di setiap cawangan LHDN seluruh Malaysia. Respon daripada peniaga-peniaga sendiri apa ni Tuan? Apakah LHDN berpuas hati ataupun masih lagi ada loopholes ataupun masih lagi ada kelemahan-kelemahan yang perlu dilihat oleh LHDN secara keseluruhan? Saya pernah mengendalikan bengkel khidmat sokongan peniaga ni. Pada peringkat awal kita laksanakan seawal tahun 2002-2003. Membayar cukai amat risau apabila kita hantar surat nak menjemput mereka menghadiri bengkel ni untuk kita nak ajar. Dah terima surat pun dah takut. Sampai ada yang kata dah terima surat tu tak lena tidur nak pergi besok ni bengkel. Sampai ke peringkat tu. Jadi itu di peringkat permulaan. Tapi lama-kelamaan apabila kita dah adakan program libat urus ni secara meluas, lama-kelamaan pembayar cukai pun mereka faham dan mereka pun memberikan kerjasama. Jadi kita berharap pada mana-mana peniaga baru terutamanya peniaga mikro yang memerlukan bantuan dari segi khidmat nasihat dan sebagainya, dipersilakan datang ke mana-mana cawangan lembaga sirama negeri seluruh Malaysia untuk mendapatkan bantuan ni. Kalau kita lihat kepada situasi ekonomi terkini lah, negara dilanda oleh COVID-19 Tuan ya, dan kemudiannya kita ada PKP dan ialah pada tahun ini mungkin dari segi sektor ekonomi itu menghadapi satu tekanan yang cukup hebat sebenarnya. Ada sektor-sektor yang terpaksa ditutup, ada perniagaan-perniagaan yang terpaksa gulung tikar dan sebagainya. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh LHDN sendiri untuk membantu golongan yang mungkin terlibat dengan masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang ini akibat daripada COVID-19, akibat daripada PKP dan sebagainya Tuan. Ya, dari segi kelonggaran tu memang lembaga syariah ada memberi kelonggaran kepada peniaga dari segi membayar ansuran. Kita memberikan 3 bulan dari segi ansuran. Ya, maknanya mereka boleh kita kata tangguhkan bayaran tu. Maknanya kalau kata sepatut bayar bulan ni ditangguhkan 3 bulan daripada tarikh yang sepatut dibayar. Jadi kelonggaran ni diberi berdasarkan kepada keprihatinan lembaga syariah dan juga kerajaan atas masalah yang dihadapi dalam tempoh PKP ni. Dan kalau kita lihat daripada apa yang Tuan sebut sebentar lalu tadi tentang CP 500 ini, apakah ini Tuan lihat amat berkesan sebenarnya dalam usaha untuk membantu peniaga-peniaga yang menghadapi masalah seperti yang kita sebut awal tadi? Ya, CP 500 ini sebenarnya konsep dia sama macam kalau orang makan gaji potongan cukai bulanan atau PCB. Macam PCB kalau bagi mereka yang mendapat pendapatan penggajian atau makan gaji, tiap-tiap bulan kalau mereka layak dikenakan cukai, mereka akan dipotong sebahagian daripada gaji itu untuk membayar cukai. Jadi konsepnya sama dengan CP 500 untuk peniaga, di mana peniaga kalau mereka perlu membayar sekaligus tanggungan cukai, ia akan memberi bebanan kepada aliran tunai mereka. Oleh itu, bagi memudahkan mereka untuk membayar cukai, kita perkenalkan bayaran ansuran CP 500 ni, di mana mereka membayar secara berkala. Jadi apabila tiba masanya untuk mereka melaporkan pendapatan secara e-filing, mereka akan tengok kalau bakinya sikit, mereka boleh bayar. Kalau mereka terlebih bayar, maka kita akan pulangkan balik lebihan bayaran tersebut. Bila Tuan sebut CP 500 ini, yang terlibat adalah peniaga-peniaga. Apakah konsep yang sama akan dikenakan juga ataupun dilakukan juga kepada pembayar-pembayar cukai individu? Ya, bagi cukai individu seperti yang sebut tadi, kita ada potongan cukai bulanan. Kan? Potongan cukai bulanan bagi mereka yang ada pendapatan penggajian. Yang ini juga membantu sebenarnya daripada mereka perlu membayar sekaligus cukai mereka. Jadi
konsep membayar secara ansuran ni memang kita panjangkan kepada semua pembayar cukai, individu, peniaga maupun syarikat. Mereka ada semua skim-skim ansuran ini supaya dia tidak membebankan mereka apabila mereka perlu membayar cukai. Okey, Tuan Syamudin, kita akan berehat dulu buat seketika dan banyak lagi isu yang ingin kita bangkitkan, tapi mungkin anda yang sedang bersama kami ketika ini juga ada persoalan-persoalan yang mungkin ingin anda kongsikan bila kita bercakap tentang cukai dan sebagainya. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk memanggil kami dan bertanya apa saja kepada Tuan Syamudin yang berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Jadi dua talian itu saya ulangi lagi, telah pun kami buka kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, kita berehat dulu buat seketika, kembali semula selepas ini Ruang Bicara tentunya bernama TV. Kita jumpa lagi. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Untuk meringankan beban anda, kerajaan akan menyediakan bantuan prihatin nasional. Saya nak menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Tetapi saya yakin insya-Allah kita akan menang. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting sebenarnya, iaitu peniaga bijak, peniaga hebat. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu yang istimewa, iaitu Tuan Syamudin Mohamad, iaitu Pengarah Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dan dua talian itu telah pun kami buka kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Baiklah, mungkin juga penting sebenarnya apa ni Tuan, ya, walaupun sebenarnya Tuan dah mention, tapi secara ringkasnya masalah-masalah yang sering dihadapi oleh lembaga hasil dalam negeri berkaitan dengan isu-isu percukaian dengan peniaga ini. Mungkin kita boleh kongsikan bersama Tuan. Ya. Dari segi masalah yang sering dihadapi oleh HDN berkaitan dengan peniaga ni, selalunya masalah yang paling utamalah yang kita hadapi apabila kita membuat audit ataupun siasatan, kita dapati bahawa mereka ni tidak menyimpan rekod dengan teratur. Okey. Yang saya maksudkan rekod dengan teratur maknanya dokumen transaksi perniagaan tidak disimpan dengan teratur, buku-buku, invoice dan sebagainya. Jadi apabila tidak disimpan dengan teratur, maka mereka akan menghadapi masalah bila mereka nak membuat pelaporan cukai dalam borang nyata cukai pendapatan mereka. Perkara yang kedua selalunya ialah mereka tak tahu macam mana pengiraan cukai itu dibuat, ya. Tapi sekarang dengan adanya e-filing senang, ya. Mereka hanya mengisi ruang-ruang dalam borang nyata cukai pendapatan secara e-filing tu. Pengiraan cukai akan dibuat secara auto dalam borang tersebut. Itu senang. Kalau dulu manual, selalu ada yang salah kira dan sebagainya. Sebab itu kita tak galakkan pembayar cukai, khususnya peniaga-peniaga ni, hantar borang secara manual atau secara fizikal, borang kertas tu. Kalau boleh, kita hendak mereka ni menghantar borang secara e-filing. Jadi kalau saya tengok, walaupun kita dah adakan kempen e-filing sejak beberapa, dah lama dia kempen e-filing, tapi masih ada lagi segelintir yang masih suka menghantar borang secara manual ni. Sebab itu sekarang ni, kalau mereka masih lagi menghantar borang secara manual, kita akan hantar email kepada mereka untuk memohon mereka supaya hantar secara e-filing. Kerana dia dapat menyelesaikan banyak masalah. Okey, perkara ketiga ialah ada juga peniaga yang tak membuat bayaran cukai anggaran mengikut notis CP500 seperti yang saya sebut tadi. Kan saya sebut kalau kita bayar notis CP500 secara ansuran ni, maknanya memudahkan mereka apabila
kita kata mereka dah buat e-filing, dah tahu cukai kena bayar, jadi mereka hanya bayar baki sikit je. Ataupun kita bayar balik kalau mereka terlebih bayar. Tapi kalau mereka tidak buat bayaran cukai anggaran CP500 ni, mereka akan hadapi masalah bila mereka buat e-filing nanti, cukai kena dibayar tu perlu diselesaikan secara sekaligus. Itu yang akan beban. Sebab itu kita sentiasa ingatkan bahawa jangan terlepas daripada membuat bayaran anggaran cukai ni. Okey, perkara keempat ialah selalu peniaga ni dia kurang maklumat mengenai cukai perniagaan ni. Dia tak berapa nak pasti apa potongan dia layak dapat, apa pengecualian yang dia layak dapat, apa rebate dan galakan cukai dia layak dapat. Yang ini sebenarnya maklumat ni semua ada di laman web Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Senang sangat. Orang kata sekarang ni, zaman sekarang ni, maklumat di hujung jari. Sebenarnya kalau mereka rajin sikit, mereka usaha sikit, mereka akan dapat banyak maklumat di laman web Lembaga Hasil dan Negeri. Dan perkara kelima ialah kadang-kadang mereka ni tak dapat nak tentukan apa perbelanjaan yang boleh dituntut, apa perbelanjaan yang tak boleh dituntut dari segi potongan cukai tu. Ya. Umpamanya saya bagi contoh dari segi belanja modal atau belanja hasil. Ya. Sekarang apabila peniaga ni mereka nak menuntut potongan, yang boleh dituntut, macam contoh belanja operasi ni adalah belanja hasil. Yang tu boleh dituntut. Contoh sewa kedai, bayar upah ataupun bayar gaji pekerja, ataupun bayar bil elektrik kedai dan sebagainya. Tapi kalau belanja modal tak boleh tuntut lah. Umpama macam kata dia buat ubah suaian kedai, ya, renovate, itu merupakan belanja modal yang tak boleh dituntut sebagai potongan dalam mengira cukai mereka. Jadi perkara ni sebenarnya maklumat-maklumat pun ada dalam laman web hasil. Jadi kalau mereka rajin layari web hasil, insya-Allah mereka akan dapat semua maklumat-maklumat. Bila tuan cakap tentang e-filing, tuan, ada tak timbul masalah juga di kalangan peniaga-peniaga? Mungkin mereka melaporkan sesuatu yang mungkin tidak tepat seperti yang sepatutnya dilaporkan, dan bagaimana tindakan LHDN sendiri untuk membetulkan laporan-laporan ataupun apa yang dikemukakan itu tidak tepat dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh LHDN? Ya, dari segi perkara-perkara yang berlaku ni sebenarnya ada penyelesaiannya, ya. Jadi masalah-masalah dihadapi oleh peniaga pun ada cara penyelesaiannya. Tapi yang penting mereka perlu pastikan setiap dokumen rekod ni perlu mereka simpan, ya. Sebab dia akan memudahkan mereka untuk menyediakan penyata kewangan mereka nanti. Jadi dengan itu, apabila mereka menyimpan dokumen-dokumen ini, kemudian hari apabila mereka perlu untuk diaudit umpamanya, dia akan menyelesaikan banyak masalah yang mereka hadapi, ya. So dengan adanya rekod yang teratur dan sebagainya, ia akan dapat menyelesaikan banyak masalah kepada peniaga ni. Okey, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian kita sekarang ini, Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum, Cik Sekali dan ahli panel. Ya, waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya mengenai e-filing kan. Sebab kerajaan sekarang telah mengadakan pekerjaan elektronik atau e-filingnya. Ya. Jadi ya, apabila kerajaan dengan perniagaan ni, kadang-kadang orang yang e-filing ni, kadang-kadang orang meniaga ni kan, kadang-kadang di kampung-kampung kan, ataupun di bandar, dia orang tak masih buta lagi kan dengan e-filing. Jadi bagaimana kita untuk bagi rakyat mengenal kerajaan elektronik ni, supaya e-filing ni lebih jelas di kacamata rakyat ni. Sebab kerajaan telah mengenal e-filing semenjak 1996, semenjak Tun Dr. Mahathir. Tapi sehingga sekarang ada kerajaan rakyat masih buta dengan e-filing ni. Yang kedua, mengenai pendapatan harian kan. Kita tengok pendapatan harian kan. Kalau kita ikut kalau kita nak nak declare dalam e-filing tu. Kadang-kadang orang yang berniaga ni, contohnya hari Senin hingga Ahad lah. Kadang-kadang hari Senin ni punya pendapatan dia contohnya 200. Hari Selasa dia berbeza 300. Dia ada naik turun lah. Jadi boleh ahli panel bagi sedikit penjelasan dalam hal ini.
Okay, sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi menarik juga dua persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita. Mungkin soalan yang pertama itu Tuan Syamudin itu satu soalan yang cukup relevan lah. Bila kita bercakap tentang e-filing, walaupun lama dia telah pun diperkenalkan oleh LHDN, tetapi kita tidak boleh menolak hakikat bahawa masih ramai mungkin peniaga-peniaga yang tidak memahami ataupun masih lagi macam pemanggil sebut tadi buta tentang e-filing ini. Jadi apa yang dilakukan oleh LHDN? Okey, dari segi kemudahan e-filing ni, kalau saya lihat statistik daripada Jabatan Operasi Cukai Lembaga Kasihan Negeri, tahun lepas pembayar cukai yang menghantar borang secara e-filing adalah 98%. Oh, okey. 98%. Maknanya ada 2% pembayar cukai yang masih lagi menggunakan manual. Maknanya mungkin mereka tak selesa dengan kaedah-kaedah moden ni, ataupun mereka masih lagi setengah-setengah tu dia kata dia masih percayakan borang kertas. Jadi yang ini mindset yang kita perlu, cabaran lah bagi kami untuk mengubah mindset golongan yang 2% ni. Tapi majoriti alhamdulillah semua dah menggunakan e-filing, dan respon yang saya dapat daripada pengguna e-filing kata cukup senang. Dan tiada kesilapan berlaku, sebab apabila mereka masukkan angka-angka dalam borang e-filing ini, dia akan dikira secara sistem. Jadi oleh itu mudah bagi mereka menggunakan, berbanding dengan manual, mereka perlu mengisi, kadang-kadang tersilap corak dan sebagainya. Jadi kalau daripada respon saya dapat secara majoriti memang selesa dengan e-filing. Cuma mungkin ada segelintir yang kata buta tentang yang itu kalau mereka ada masalah, yang 2% ni saya ingat kalau ada masalah mereka boleh sentiasa berhubung dengan mana-mana cawangan lembaga sendiri untuk memohon bantuan. Tapi kalau mereka rajinlah untuk masuk ke dalam laman web kita ataupun dalam media sosial kita, kita ada tutorial e-filing. In fact bukan saja e-filing, kita ada m-filing. M-filing ni daripada smartphone, daripada telefon pintar masing-masing. Kita boleh filekan borang nyata cukai bermata kita melalui m-filing. Dia panggil m-filing, mobile filing. Jadi kita sediakan semua kemudahan tu. Jadi soalan yang kedua tadi tu mungkin Tuan Syamudin boleh perjelaskanlah. Ini tentang pendapatan harian katanya. Declaration yang dibuat itu kerana ialah pendapatan itu naik turun ikut hari dan sebagainya. Jadi apakah ini pun jadi masalah tak kepada declaration yang dibuat oleh peniaga-peniaga kita? Ya, sebab itu saya terangkan tadi tentang kepentingan untuk menyimpan rekod tadi. Jadi seperti mana yang kita tahu, perniagaan ni dia ada naik turun seperti mana yang disebutkan tadi. Ada hari yang jualannya tinggi, ada hari yang jualannya rendah, ada hari yang langsung tak ada jualan. Jadi apa yang penting apabila pembayar cukai menyimpan rekod, jadi mereka dapat tentukan berapa pendapatan mereka untuk minggu tu, untuk bulan tu, dan seterusnya untuk setahun. Sebab itu saya kata sangat-sangat penting untuk kita simpan rekod. Tapi kalau peniaga-peniaga kita tidak simpan rekod, itu akan jadi masalah. Kerana bila mereka nak menganggar, sebab mereka tak simpan rekod, jadi mereka akan mengagak aja berapa. Jadi mereka akan tengok, hari tu penjualan kurang, ada hari jualan lebih. Jadi kesukaran untuk mereka mengagak. Tapi kalau mereka menyimpan rekod, jadi tidak ada isu sebenarnya di situ. Mereka akan dapat tahu berapa jualan mereka untuk bulan yang berkenaan ataupun untuk tahun yang berkenaan. Jadi sebab itu saya kata yang paling penting, paling asas adalah simpanan rekod. Okey, simpanan rekod is one thing, sesuatu yang penting seperti apa yang Tuan Syamudin sebut. Tapi saya nak dapat pandangan Tuan jugalah. Ini pun ramai juga yang bertanya saya, okey, katalah kita buka restoran, kedai makan yang mungkin agak besar dan sebagainya. Mungkin ialah pelanggan-pelanggan yang datang makan di kedai kita dan sebagainya, berkemungkinan tak peniaga ni, tauke-tauke kedai inilah yang mungkin memberikan declaration yang mengelirukan. Dia kata kalau 100 orang yang datang hari itu, mungkin dia hanya mengatakan bahawa ada 50 orang yang datang pada hari itu. Jadi bagaimana LHDN boleh mengesan bahawa mungkin ada penipuan yang dilakukan oleh peniaga-peniaga ini? Okey, biasanya kalau ada risiko di situ, biasanya kes-kes yang sebegini kita akan audit lah. Kalau kata kita dapati ada petunjuk-petunjuk yang kata pendapatan yang dilaporkan tu tidak setimpal,
Biasanya apa yang LHDN akan buat, kes-kes yang begini kita akan audit, kita akan buat semakan audit ya. Jadi daripada semakan audit itu kita dapat tentu sahkan berapa pendapatan daripada apa yang diberitahu oleh pembayar cukai. Jadi daripada data-data yang ada, kita boleh gather, kita boleh buat matching dan seterusnya dapat tentukan berapa sebenarnya jualan atau belian ataupun untung daripada perniagaan yang berkenaan. Selain daripada itu, ada tak LHDN sendiri melakukan spot check ke kedai-kedai di mana perniagaan itu dilakukan dalam usaha untuk mengesan sama ada laporan yang dibuat itu ataupun declaration yang dibuat itu betul ataupun tidak? Okey, biasanya kalau dalam era teknologi yang canggih sekarang, kita dah ada data raya atau kita kata big data. Jadi maklumat-maklumat ni sebenarnya sampai kepada Lembaga Hasil Negeri Malaysia. Umpamanya kalau kata kita membeli rumah, sudah barang pasti kita membayar duty stamp. Kan? Jadi daripada situ data-data tu semua bila mereka membayar duty stamp, mereka membayar kepada Lembaga Hasil Negeri. Jadi maklumat-maklumat ni memang tersedia di dalam gudang data kita. Jadi apa yang kita buat, kita akan matchkan data-data ni. Daripada situ kita boleh determine, kita boleh tentu sahkan ya? Jadi banyaklah kaedah-kaedah yang kita approach, yang kita gunakan untuk matchkan apa yang dilaporkan oleh pembayar cukai dengan apa yang sebenarnya pendapatan yang dia perolehi. Macam matching itu pun sesuatu yang menarik juga, Tuan. Kita ambil contoh kedai makan lah. Macam mana LHDN boleh matchkan antara pendapatan dia dengan jumlah pelanggan yang datang dan sebagainya? Apa-apa, ini mungkin sedikit rahsia tapi mungkin secara kasarnya, apa yang LHDN lakukan dalam usaha untuk mengesan sekiranya lah, bukan kita kata mereka menipu, tak, kalau ada unsur-unsur penipuan yang mungkin ingin dilakukan? Biasanya kalau kita dengar, kalau dulu-dulu ya, semasa kita belum ada lagi teknologi yang canggih ni, dari segi gudang data, dari segi data raya dan sebagainya. Kalau dulu-dulu umpamanya kalau pusat penyiasatan umpamanya, kalau dulu-dulu kalau mereka kalau kata restoran umpamanya, mereka boleh dah agak dah berapa jualan dengan cara melihat bagaimana perniagaan itu dijalankan. Dia ada kaedah ataupun teknik-teknik tertentu. Umpamanya kalau diberi contoh tadi kedai makan, macam mana nak tahu kan? Umpamanya kalau dengan kaedah yang mudah ni, kita kata kalau kata penjual nasi ayam katakan, kalau seekor ayam tu berapa hidangan boleh dibuat. Daripada situ kita dah tahu berapa jualan dia, berapa ayam yang digunakan hari itu, dah kita boleh agak berapa pendapatan dia pada hari yang berkenaan. Daripada seekor ayam berapa hidangan dia, satu hidangan berapa. Jadi secara kasar dia kita boleh congakkan. Okey. Baik, kita pergi kepada sesuatu yang lebih serius lah. Kadang-kadang ialah kita bincang tadi tentang kepentingan cukai dan sebagainya. Mungkin juga ialah di kalangan peniaga-peniaga sendiri, mereka kurang faham. Kadang-kadang mungkin masalah bila kita sebut cukai itu seolah-olah ianya menjadi satu beban kepada mereka, dan seolah-olah kerajaan seolah-olah ingin menekan perniagaan mereka, mengambil kesempatan di atas kesempitan dan sebagainya. Tetapi mungkin Tuan boleh terangkan kenapa ini perlu dilakukan, manfaatnya sebenarnya dari segi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat sebenarnya. Mungkin Tuan boleh. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi cukai, kalau peniaga kita faham falsafah cukai itu sendiri, mereka tak akan rasa terbeban, mereka tak akan rasa tertekan, kerana mereka faham bahawa apabila mereka membayar cukai, sebenarnya cukai itu akan kembali kepada mereka semula dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk kemudahan yang mereka nikmati. Umpamanya kalau kita tengok dari segi belanjawan negara kita, macam contoh dia belanjawan untuk tahun 2020 ni, 45% ya adalah datang daripada cukai pendapatan, daripada cukai langsung. Jadi apa yang mereka bayar sebenarnya akan kembali balik kepada mereka dalam bentuk kemudahan-kemudahan yang mereka nikmati sekarang ni. Umpamanya kemudahan infrastruktur, kemudahan untuk melaksanakan perniagaan, jalan raya yang baik, kemudahan-kemudahan asas yang baik, barulah mereka dapat melaksanakan perniagaan mereka dengan berkesan. Maknanya ada kita kata kemudahan-kemudahan untuk orang datang ke perniagaan mereka, dan
berjual beli dengan mereka. Jadi kalau mereka faham ini, maka mereka sebenarnya tak perlu rasa tertekan untuk bayar cukai, sebab mereka tahu mereka bayar cukai ini sebenarnya untuk diri mereka sendiri. Itu yang penting. Okey, kita berehat buat kali terakhir, Tuan Syamudin, dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama kita, bersama tetamu kita, iaitu Tuan Hishamuddin Mohamad yang merupakan pengarah di Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita bercakap tentang topik yang cukup penting, peniaga bijak, peniaga hebat. Kita lihat. Jangan kongsi berita palsu. Dapatkan berita yang sahih dari sumber yang berkredibiliti. Ikuti berita dan informasi di Bernama TV. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Sebenarnya kita berada di penghujung ruang bicara. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Walaupun ada lagi beberapa persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, Tuan Hishamuddin Mohamad. Baik, tadi saya tertarik hati. Saya tertarik hati tadi bila Tuan sebut tentang apa yang harus, kenapa mereka rakyat perlu membayar cukai dan apa kenikmatannya akan kita nikmati hasil daripada cukai-cukai yang dibayar dan sebagainya. Kerana walaupun mungkin kelihatan berat, tetapi akhirnya kita sebagai rakyat juga harus berterima kasih kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan. Tetapi ada juga kebimbangan sebenarnya di kalangan rakyat, terutamanya sekarang ini bila kita sebut tentang situasi ekonomi yang ialah begitu tertekan disebabkan oleh COVID-19 dan sebagainya. Dan ada juga pandangan-pandangan ataupun persepsi di luar sana, Tuan, yang mengatakan bahawa mungkin LHDN akan mengambil langkah yang lebih drastik dalam usaha untuk mengumpul semula pendapatan melalui cukai kepada rakyat dan sebagainya. Jadi persepsi ini juga bermain di kalangan rakyat. Penjelasan daripada Tuan Hishamuddin untuk memberikan satu gambaran yang lebih positif kepada rakyat sebenarnya. Okay. Dari segi itu saya rasa kita tidak perlu risau kerana lembaga siam negeri dia hanya akan mencukai kita apa yang sepatutnya saja kita bayar, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi dalam konteks keadaan ekonomi sekarang dibebani dengan pandemik COVID-19 ini, sudah barang pasti banyak perniagaan yang terjejas, dan kerajaan pun banyak memberi insentif, memberi galakan untuk peniaga-peniaga bangkit kembali. Jadi dalam konteks ini lembaga siam negeri kita melaksanakan tugas kita secara profesional. Jadi kita peniaga-peniaga tak perlu risau. Ya, kita akan kita akan memastikan bahawa peniaga menjalankan tanggungjawab mereka. Jadi kita akan jalankan tanggungjawab kita secara profesional, dan kita akan pastikan mereka hanya bayar apa yang mereka patut bayar saja. Jadi dalam konteks kita kata dengan insentif yang diberikan, penangguhan bayaran ansuran dan sebagainya, sudah barang pasti dia akan menjejaskan kutipan cukai kita. Tapi pada masa yang sama kita juga akan pastikan industri-industri ataupun peniaga-peniaga yang tidak terjejas akibat daripada COVID-19 ini membayar cukai mereka secara yang sepatutnya. Umpamanya kalau kita tengok dalam tempoh PKP ini yang tak terjejas mungkin perniagaan makan, food delivery, perniagaan online, kita tengok makin rancak.
Jadi bagi industri-industri tertentu yang tak terjejas macam industri farmaceutical umpama dia, industri-industri lainnya yang kita lihat tidak terjejas, mereka ni sepatutnya melaksanakan tanggungjawab mereka, membayar cukai dengan sepatutnya supaya kutipan cukai kita akan terus kita kata stabil. Jadi bagi peniaga-peniaga yang terjejas memang kerajaan ada memberi insentif-insentifnya. Itu kepada peniaga-peniaga. Ini barangkali juga saya nak dapat pandangan Tuan Syamuddin kepada golongan yang mungkin kehilangan kerja, diberhentikan dan sebagainya, dan pada masa yang sama juga mungkin mereka terpaksa membayar cukai pendapatan seperti apa yang telah ditetapkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi apakah mereka diberi ruang dan peluang sebenarnya untuk membuat rayuan supaya pembayaran itu mungkin dapat ditangguhkan atau dilonggarkan ataupun dikurangkan? Macam mana? Apa pandangan Tuan? Bagi pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan umpama dia, tak ada masalah sebab bila mereka kehilangan pekerjaan, mereka dah tak tertakluk kepada potongan cukai bulanan lagi. Sebab mereka dah tak ada kerja. Ya. Dan apabila masuk saja tahun yang berikutnya di mana mereka perlu melaporkan cukai dan bayar cukai, mereka hanya melaporkan setakat mana mereka bekerja saja. Ya. Jadi maknanya sepanjang mereka bekerja sebelum mereka ditamatkan perkhidmatan tu, sebenarnya cukai itu dah dibayar melalui PCB. Jadi dari segi bebanan tu sebenarnya tidak ada bebanan kepada pekerja-pekerja ini. Jadi itu sesuatu yang melegakan sebenarnya. Target yang diletakkan oleh LHDN dari segi penghutang cukai memangnya sentiasa berada pada situasi yang cukup memberangsangkan. Tetapi apakah disebabkan oleh COVID-19, disebabkan oleh PKP, mungkin target itu akan berubah Tuan, ataupun akan ditetapkan juga pada target yang diletakkan sebelum ini? Setakat dalam tempoh PKP dan juga wabak pandemik COVID-19 ni sudah barang pastilah apabila cukai diberi bayaran ansuran itu diberi kelonggaran untuk tidak dibayar, sudah barang pasti dari segi kutipan kita akan sedikit terjejas. Tapi kita percaya apabila sahaja tempoh sampai ke penghujung tahun ini berlaku, pembayaran dibuat, apabila keadaan pulih nanti, kita akan dapat mengembalikan semula prestasi kita ke landasan yang sepatutnya, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, kembali semula. Ini pun saya nak dapat balik pandangan daripada Tuan tentang e-business yang banyak kali Tuan sebut. Ini dah menjadi trend sebenarnya, disebabkan oleh COVID-19, disebabkan oleh PKP dan sebagainya. Jadi mungkin Tuan juga ada pesanan kepada mereka yang terlibat dalam e-business ini, apa yang perlu mereka lakukan sekarang ini supaya tidak menjadi masalah kelak apabila LHDN akan mengetuk pintu mereka. Jadi itu saya rasa satu soalan yang tepat pada masa yang sebenarnya. Sebab sekarang ni kalau kita perhatikan sejak daripada 18 Februari, cara kita membuat bisnes dah berubah. Cara orang berniaga dah berubah. Kita dah ada norma baru. Dan the new normal. Kalau dulu orang pergi kedai, sekarang ni orang pesan aja makanan, orang pesan aja barangan. Ataupun sekarang orang beli perabot pun menghantar. Jadi orang dah tak pergi ke kedai dan melihat. Orang sekarang ni masuk, tengok katalog, order dan sampai. Jadi bagi peniaga-peniaga online yang kita tengok tumbuh macam cendawan sekarang ni, nasihat saya yang paling penting seperti yang saya sebut di awal perbincangan tadi adalah menyimpan rekod. Supaya mereka tak ada masalah di kemudian hari nanti bila mereka nak melaporkan pendapatan mereka. Simpan rekod dan juga simpan segala rekod-rekod perbelanjaan mereka. Bukan sahaja pendapatan mereka, tapi perbelanjaan mereka, supaya apabila mereka melapor cukai nanti, ianya adalah tepat. Jadi pada saya yang paling asas seperti yang saya sebut sebelum ni adalah menyimpan rekod. Itu yang paling asas. Kalau kita simpan rekod, insya-Allah bila masa pun kena lapor, dan kemudian hari kalau diaudit pun kita tak ada masalah sebab semua rekod adalah teratur dan boleh disandarkan. Tapi setakat inilah daripada pemerhatian Tuan sendirilah daripada e-business ini, apakah Tuan melihat bahawa mungkin ada juga masalah-masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari bila LHDN ingin mendapat declaration daripada mereka yang terlibat dalam e-business ini? Jadi anticipation yang dibuat oleh LHDN apa sebenarnya? Okey, dari segi
anticipation kami sebenarnya dari segi record keeping lah. Sebab tu saya ketekankan daripada awal perbincangan tadi, record keeping kerana kalau mereka menyimpan rekod sekarang ni, kalau mereka mendengar siaran kita sekarang ni, mereka menyimpan rekod, masih belum terlambat kita kata. Mereka tahu, mereka saya pasti mereka ada data-data tu daripada pelanggan-pelanggan yang membuat pesanan, mereka dah ada kita kata rekod-rekod. Cuma apa mereka perlu gather, mereka perlu kumpulkan maklumat tersebut dan dibuat secara berkala, diupdate secara berkala supaya kemudian hari mereka tak ada masalah. Jadi sekarang ni masih belum terlambat sebenarnya. Sebab kalau kita tengok the way of doing business dah berubah. Betul. Jadi oleh itu bagi mereka yang baru berkecimpung dalam online business ni, nasihat kami adalah pastikan rekod disimpan. Itu saja. Okey, sebelum kita hampir-hampir di penghujung, tapi barangkali juga menarik sebenarnya kalau kita bercakap tentang pesanan kepada penonton ruang bicara ini. Apa kata kalau kita lihat dulu video PSA Damai yang telah pun ada bersama dengan kita. Jadi mungkin ada sesuatu yang menarik yang dapat kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton melalui video ini. Cuba kita saksikan sekarang. Bayangkan, anggota bomba yang sedang mempertaruhkan nyawa tidak mempunyai kelengkapan yang sempurna untuk memadamkan kebakaran. Peralatan bantuan kecemasan tidak sempurna di hospital ini. Dan bayangkan masa depan anak kecil ini. Bayangkan masyarakat kita tidak menerima pendidikan yang sempurna. Bayangkan anggota tentera yang bersiap siaga menjaga keamanan negara ini tidak berperisai dan terdedah kepada bahaya. Segala kemudahan kesihatan, pendidikan, pertahanan dan pembangunan infrastruktur yang kita nikmati saat ini adalah kerana anda telah melaksanakan tanggungjawab kepada negara. Laporan istihar pendapatan anda kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia menerusi e-filing. Terima kasih kerana bersama membangun negara. Wow, satu video yang cukup menarik sebenarnya Tuan Syamsuddin. Ini apa pihak tuan ke yang membuat video ni? Kita engage pihak ketiga untuk laksanakan video tu. Dan mesej paling penting kalau kita lihat tu, laksanakan tanggungjawab kita melalui e-filing. Sebab untuk peniaga-peniaga, kita dah beri kelonggaran extension lagi 2 bulan. Maknanya yang sepatutnya kalau peniaga perlu hantar borang pada 30 Jun, borang B, bagi peniaga, sekarang ni kita dah lanjutkan 2 bulan. Maknanya hujung bulan ni 31 Ogos mereka perlu laksanakan tanggungjawab mereka menghantar borang. Dan sebenarnya saya selalu pesan tadi, hantarlah borang melalui e-filing. Jangan hantar lagi borang kertas, borang manual tu. Harapan dan juga pesanan Tuan Syamsuddin di penghujung ruang bicara ini. Ada lebih kurang 2 ataupun 3 minit Tuan. Saya beri ruang ini kepada Tuan untuk menyampaikan apa saja yang mungkin terlepas tadi dalam perbincangan kita. Silakan. Terima kasih Syekawi. Sini saya nak mengambil kesempatan ni untuk menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan sindiket penipuan penyamaran sebagai pegawai LHDN yang kembali aktif sejak akhir-akhir ini. Banyak berlaku dah. Kalau kita perasan dalam akhbar, dalam televisyen pun kita kalau kita perhatikan dah ada dah. Kalau sebelum ni ada sindiket yang menyamar sebagai pegawai polis, menyamar sebagai pegawai mahkamah dan sebagai bank negara Malaysia dan sebagainya. Sekarang ni dah ada dah sindiket menyamar sebagai pegawai LHDN. Kononnya orang ni tak bayar tak lunaskan cukai lagi, suruh bayar ikut akaun yang tertentu. Jadi ramai orang juga terpedaya dan terjerat dengan sindiket ini. Jadi nasihat kami di LHDN ialah jangan sesekali berkongsi apa jua maklumat peribadi dengan pihak ketiga. Sebab LHDN tidak akan sekali-kali nak minta nombor akaun bank, nombor PIN, nombor tag, tak. Kita tak pernah buat begitu. Kalau perlu bayar cukai, masuk laman web hasil,
pergi klik pada bayar hasil, terus boleh bayar kat situ. Jadi orang ramai perlu berhati-hati dan setiap panggilan, mesej, email dan surat yang konon daripada LHDN yang meragukan. Kalau meragukan, telefon kita untuk dapat pengesahan. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Hishamuddin Muhammad kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini, dan insya-Allah barangkali Tuan di masa-masa akan datang kita sembang-sembang lagi di ruang bicara ini. Banyak lagi isu sebenarnya yang boleh kita bangkitkan bila kita bercakap tentang LHDN ini. Ini baru kita sentuh tentang mereka yang terlibat dalam perniagaan, sebab itu kita pilih topik peniaga bijak, peniaga hebat. Kita belum lagi bercakap tentang individu, cukai individu. Itu juga merupakan banyak isu, banyak masalah yang timbul sebenarnya. Apapun, kami berterima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insya-Allah seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Dan juga bonda, dengarkan apa nak dikata. Bagaimana sihat sejahtera, makan makanan berkhasiat untuk badan sihat tinggi dan kuat. Cegahlah sebelum merana, besar cergas cerdas sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Percaya kepada Tuhan. Percaya